masyarakat kita menjadikan kalau sekiranya kubur tu wangi, ini kubur untuk kali ni. Itu ya. Menaknya anak dia main tabung ayak apa semua, bubur spray wangi dia batu nisan, bubuk macam-macam. Kaum keluarga dia orang yang taksub dengan dia dan sebagainya. Ini kita kubur wangi. Tuan-tuan, kubur sahabat Nabi yang diyanyikan syurga di Baqi' pi tengok bau apa? Bau tanah lah. Tak bau apa langsung. Masuk Baqi' tu tak ada bau tanah, udara biasa tak ada apa. Berdebu, berserabut, batu pun pecah-pecah dah batu. Saya nak kata di sini, Nabi kita jelas. Bukan syarat indah dan eloknya kubur kita orang yang berada dalam kubur itu bahagia. Kita saja yang cuba menjiwai dia. Kata, seolah-olah kita kata kalau aku mati nanti kubur aku nak buat macam ni. Sebenarnya kita tidak ada masa untuk itu. Kita hanya memikirkan bila aku nak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila amalan aku nak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila aku nak masuk syurga. Macam mana dengan dosa-dosa aku yang dulu? Ini yang akan bermain di minda ataupun di alam barzakh ketika mana manusia menanti amalan mereka dihitung oleh Allah dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda seperti ini pada asalnya dari sudut syariatnya tiada, tapi dari sudut adatnya banyak, ayat mawak dan sebagainya. Ada lagi orang kata nak bagi sejuk. Nak bagi sejuk, saya mencadangkan ayat ais. Air batu. Esok mai curah, tang esok mai curah. Ya ais. Kalau kita nak bagi sejuk pula. Tuan-tuan dan puan, ini semua benda-benda ni kalau tu saya fikir dari sudut logik. Sebab tu kalau nak wangi, kalau melainkan sekiranya jenazah tersebut berbau. Seperti jenazah orang yang a'udzubillah minta jauh, minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan ujian seperti ini daripada kita semua. Orang yang dibunuh berapa hari dah duduk dalam jenazah seperti itu, tuan-tuan dan puan sekalian, ya kita tak nafikan, kita wangikan. Kalau pijak kubur tu ni lagi bau lagi, curah minyak atak bagi hilang bau busuk. Itu tujuan dia. Bukan kata saja-saja tak ada apa-apa pun kita nak pergi mewangikan tanah perkuburan. Ini satu tindakan dan perbuatan yang jelas menyelisihi syara'. Wallahu a'lam. Sunnah memberi peringatan ringkas kepada hadirin selepas perkebumian serta mendoakannya, tetapi tidak menjadikan tazkirah sebagai satu ketetapan. Boleh duduk semasa tazkirah dan berdoa dengan syarat tidak duduk di atas kubur. Tuan-tuan dan puan sekalian, sunnahnya apabila setelah selesai dikebumikan, ataupun sebelum itu saya terlupa satu benda di sini tentang nombor 9 soal 8, sunnah bagi yang hadir menabur 3 kali tanah, kepal-kepal tanah. Orang kita dia tak buat lagu tu. Dia buat lagu goli orang ni. 3 biji dia buat. Sedangkan dalam hadis diajar kita, Nabi SAW sendiri dia kepal tanah kecil je. Bukan buat ambil besar ni, nak baling lagu mana, berbohong jatuh. Hasa ni dia kepal kecil-kecil. Kepal tiga kali kepalan. 1, 2. Bagi yang menghadiri perkebumian jenazah. Ini semua ada. Ialah main pakai semak-semak semua, biar menggali kubur saja dulu. Dia tak mau nak potong baju dia tak mau nak potong kasut dia dan sebagainya. Ini satu sayang. Sedangkan ziarah perkebumian jenazah ini merupakan satu hal yang kita katakan percuma untuk kita dapat pengajaran pahala. Tetapi dengan syarat kita ada ilmu, pengetahuan tentangnya, baru kita boleh buat. Wallahu a'lam. Kemudian yang saya katakan tadi, tazkirah ringkas, peringatan ringkas, seperti mana kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Hendaklah kamu minta ampun kepada saudara kamu, wad'u lahu thabat, dan berdoalah kamu kepadanya agar dia tetap iman dia. Fa innahu al'an yus'al. Sekarang ni dia sedang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan ada Nabi bagi tazkirah di kubur ringkas. Bukan berduduk berjam-jam. Kita duduk rampak tikak apa semua, duduk kita baca talqin. Talqin tu sebenarnya dia praktik sebahagian daripada masyarakat kita, dan hadis tentang talqin ini diperselisih oleh para ahli ilmu tentang kedudukan dan kesahihannya. Ada yang kata harus beramal dengan hadis talqin, walaupun dia dhaif, harus beramal. Maka mereka beramal, mereka meneruskan pembacaan talqin. Ada kata tak perlu, oleh kerana dia hadis dhaif kita tak perlu. Jadi kita jangan terkejut dan heran bila ada orang mati yang tak dibacakan padanya talqin.
Sebab saya pernah berhadapan dengan satu keluarga yang mana ini sebelah Kuala Lumpur ni lah. Tadi sebelah banyak sebelah utara, ni baru masuk sebelah Kuala Lumpur. Jadi si mati telah mewasiatkan surat wasiat yang kami bagi dekat dia, yang saya bagi dekat dia belakang. Dia ada wasiat supaya buat macam ni. Jadi si anak ni di hari kematian dia wasiatkan aku memilih menantu aku, kawan saya ni, sahabat saya ni, aku milih menantu aku untuk menguruskan semua jenazah, aku serah kat dia semua. Dia buat seperti, dia tanda tangan bawah ni semua, tarikh siap kita tarikh semua. Jadi oleh kerana dekat kubur tu ramai nak buat, main dengan Tok Bilal dengan Tok Imam yang duduk bersila nampak tikar, maka si menantu ni keluarkan wasiat ni, maka dibacakan di sini. Bila dibacakan di situ, satu persatu, aku wasiatkan kepada suami, isteriku, anak-anakku, sahabat-sahabatku dan sesiapa yang mencintaiku. Jika aku sedang ni, baca tu semua sampai habis. Sampai ke jangan melewatkan pembagian harta pusaka yang aku tinggalkan, lakukan pembagian itu berdasarkan faraid. Semua sekali, nama dan tarikh. Ini soal wasiat. Jadi terpaksalah Tok Imam tadi ni dia gulung balik dari tikar tu. Dia gulung tikar tu. Tapi yang sedihnya, apabila sebahagian daripada ahli keluarga yang tak faham, dia kata, dia teriak lah pasal apa? Hampa buat pak macam anak kucing. Dia kata, hampa tanam aku tu, aku tinggal. Dia emosi. Jadi emosi. Tak payah, kita tak dapat macam mana. Jadi bila main emosi dalam ini, masalahnya apabila kita mengaji, ahli keluarga kita tak mengaji. Kita mengaji, ilmu tak disampaikan kepada ahli keluarga kita. Ini problemnya. Sebenarnya syariat ni dia bukan kira banyak, lagi elok, lagi banyak. Tak. Syariat ni dia kira apa yang bertepatan dan bersesuaian dengan apa yang Allah dan Rasul nyatakan. Simple syariat. Kalau tepatlah perbuatan tersebut. Diberkatilah perbuatan tersebut. Diredailah perbuatan tersebut. Diterimalah perbuatan tersebut, insya-Allah. Tapi kalau sekiranya bercanggah, dibimbangi, tak diterima, ditolak, diazab dan sebagainya, a'udzubillah. Ini tak jadi. Jadi simple, Nabi bagi sedikit peringatan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian harus ketika mana sedang memberi peringatan tersebut, harus duduk. Harus, dan kemudian setelah peringatan tersebut masing-masing pakat pulang dan balik. Selesailah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kemudian kita menziarahi keluarga si mati. Bagi yang tak sempat ke ziarah keluarga si mati, ucapkanlah takziah kepada dia dan siapkanlah makanan untuk dia. Bukan tunggu dia masak apa. Dia pun dari keluarga ni pun buatlah. Kita pun tanya jiran dia, dia pun tak apa ni. Hari pertama ni biasanya sedap lah. Hari pertama ni biasanya nasi ayam. Lepas tu hari kedua cok badak. Sampai hari yang ketujuh. Hari ketujuh nak tutup balik dah, nasi ayam balik. Jadi hari cok badak ni kita tinggal. Kita tak main. Kita hanya main tunggu hari nasi ayam. Jadi ini kemudian satu lagi kepercayaan masyarakat kita, bila di rumah tuan-tuan dan puan sekalian, dia pun tak bagi masuk dalam rumah. Ayam pun tak bagi buat dalam rumah, tak bagi masak, tak bagi makan dalam rumah. Pasal apa? Pasal dia kata jenazah balik sedih, ataupun dia kata si mati balik sedih, ataupun dipenuhi dengan darah-darah apa semua dan sebagainya. Tuan-tuan tak ada masalah, balun bila apa pun boleh makan, harus. Tak ada kaitan pun dengan kepercayaan khurafat dan tahyul seperti itu. Boleh masak, boleh makan. Tapi yang sebaiknya kita jiran, kita saudara dia, kita teman-teman bagi keluarga si mati, bawakan makanan. Kena mula datang selesai ni. Kalau ada orang mati minggu depan ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita bawa masak lagu tadi ni sedap. Hak tengah hari tadi. Bawa kari tu pergi hantar ada. Tak apa, hampa seminggu jangan makan. Jangan masak. Rehat, tenangkan fikiran. Kami siap tiap hari, kami support Milo, support apa, gula, garam, semua sekali sayur, semua kami beli siap, kami masak siap bagi. Itu yang sepatutnya dibuat. Bukan kita tunggu tanya esok masak apa. Tapi ada orang marah, ada kata apa ni tak bagi orang nak buat tahlil semua. Sebab apa? Sebab dia tak boleh makan. Taklah, bukan sebab tu. Maksudnya sekarang ni amalan tahlil tuan-tuan dan muslimin, ini satu adat tradisi. Dia bukan satu
syariat yang disyariatkan disusun oleh Nabi SAW. Sebab tu dalam, bukan Imam Syafi'i saja lah. Gubuk segi ada yang pandai jawab lah ni. Dia kata, itu pandangan Imam Syafi'i, kami mazhab Syafi'i. Sebab, ya betul, beza pandangan Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i dalam hal-hal tertentu. Beza. Contohnya, Imam Syafi'i kata, baca Quran tak sampai kat sinati. Mazhab Syafi'i kata, sampai. Betul ini bukan lawak. Kita kata, lawak. Tak lawak betul. Seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita kena beza benda ni lah. Jadi bila dia mengaji cerdik sikit, dia kata Imam Syafi'i lain. Dia kata, kami dalam masalah tahlil ni, kami tak ikut Imam Syafi'i. Kami ikut mazhab Syafi'i. Yang muktamad. Si Kemal. Tuan-tuan, bacaan tahlil ni sepakat Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Semua sekali nama kata PI lah. Nama kata Syafi'i saja. Nama kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i semua sekali sepakat bahawasanya ia bukan merupakan amalan daripada sunnah. Sebaliknya ia bid'ah munkarah. Bid'ah yang munkar. Bukan saya kata. Buka kitab Syekh Dr. Petani. Syekh Dr. Petani tak payah pergi petani dia. Buka kitab Syekh Idris Al-Marbawi. Ni tokoh-tokoh ulama jago Malaysia ni. Ini semua mereka telah menulis tentang hal-hal ni. Lama dah tulis dah. Apatah lagi Imam An-Nawawi, apatah lagi Al-Khatib Asy-Syarbini, apatah lagi Ibn Hajar Al-Makki, Zakaria Al-Ansari, semua dah tulis dah benda ni semua. Dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sesungguhnya mengadakan majlis makanan, kaum keluarga si mati buat kenduri 7 hari, kemudian apa lagi? 40 hari, 7 40 ia merupakan bid'ah yang munkar. Itu dalam mazhab Syafi'i yang kulin, original punya. Yang ni punya depa dah campur dah. Jiran jemput kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Jemput kita makanan tu halal. Makanan makan no problem. Makan tak ada masalah, kita makan. Tapi ritual dia tu, amalan tersebut dibincangkan oleh ulama. Pemergian kita tersebut adakah dikategorikan support majlis tersebut? Kerana dengan kita mai tu, orang pakat mai semua, orang meraihkan majlis tersebut. Satu, sekiranya hal sedemikian rupa, tidak pergi adalah lebih baik. Tapi sekiranya ada di sana hubungan, katakanlah keluarga yang tak faham, yang tak ada nak mengaji lagi. Kita kadang-kadang kita ni baru mengaji syok, lagi balik habaq lagi. Entah tak? Selama ni kita dah buat bid'ah munkar, dia dah mengkelai. Dia pun tak mai dengar. Dia pun tak mai dengar perbincangan daripada awal kita bincang dasar Quran, hadis Nabi SAW. Jadi ini satu masalah. Jadi cara kita nak berhadapan dengan masyarakat yang seperti ini, tuan-tuan muslim, berperingkat, tadarruj. Hadiri dia pelan-pelan bagi tahu dekat dia, kalau boleh kita cadangkan. Ataupun kita bagi kepada dia artikel penulisan tentang mazhab Syafi'i khusus dalam isu buat bacaan tahlil, buat majlis 7 hari, 40 hari. Sebarkan pelan-pelan. Bagi pengisian sedikit demi sedikit. Masyarakat kita boleh berubah dengan ilmu, tapi dengan sikap ini pulau kutuk maki. Ini bukan satu sikap yang baik dalam agenda dakwah, tuan-tuan dan puan. Sebab kita berhadapan dengan masyarakat yang jahil dalam hal-hal dan isu-isu seperti ini. Kemudian bila tengok tahlil itu sendiri, dia ada doa-doa yang tertentu. Memang daripada Al-Quran, betul, bukan salah. Memang ada yang daripada hadis Nabi SAW, bacaan-bacaan doa, memang betul, tak salah pun. Cuma apabila ditetapkan cara bacaannya,